ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok At-Tawabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, program kuliah bimbingan Ramadan diteruskan pada hari keempat 4 Ramadan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang kepentingan masa. Kenapa? Sebab masa yang kita ada sekarang ini ialah satu masa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan adalah masa yang telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti satu bekas yang mana di antara bekas-bekas yang ada, atau mungkin kita kata cawan-cawan yang ada, semuanya sama. Tapi ada satu yang istimewa. Yang digunakan oleh raja-raja sahaja. Tidak ada orang lain yang boleh digunakan. Jadi siapa yang dapat minum daripada situ, mengisi bekas itu dan minum daripada situ, maka dialah orang yang mendapat satu kelebihan yang sangat besar. Begitulah lebih kurang kita lihat pada Ramadan ini. Bulan Ramadan ia adalah masa seperti mana masa yang lain. Ia adalah satu bulan seperti bulan yang lain, tetapi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini. Dan kita perlu mengambil peluang, kena rebut peluang ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Jadi untuk merebutkan peluang ini, kita perlu mengetahui tentang kepentingan masa, nilai masa ini, yang mana orang biasa kata, kita biasa dengar orang kata bahawa masa itu emas. Betul, ia sangat bernilai, tetapi adakah kita ini menganggap dia dengan sebenar-benarnya masa itu emas? Islam mengajar kepada kita tentang kepentingan masa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah yang kita biasa baca, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu demi masa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Ini menunjukkan kepentingan masa, menunjukkan kelebihan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan pada kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu yang disebutkan, yang kita tahu maknanya. Tapi adakah kita faham maksud dia? Ya, surah ini mengajar kita kepentingan masa. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa Al-Asr. Di sini ada dua maksud. Satu maksudnya waktu Asar, iaitu orang Arab ketika dulu, mereka waktu ini, waktu petang itu, waktu Asar itu adalah waktu mereka berkumpul dan berborak-borak, borak-borak kosong, menghabiskan masa tanpa ada tujuan. Kadang-kadang mereka bergaduh apa semua, jadi mereka pun mengutuk masa Asar itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan pada mereka bahawa bukan waktu Asar itu yang salah, tapi kamu yang salah.
kerana salah guna. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal asr, demi masa asar itu. Ada tafsiran yang lain yang mengatakan bahawa asar ini adalah masa secara umumnya. Yang ini perubahan masa, penggunaan masa daripada awal dahulu sehinggalah ke sekarang dan juga akan datang sehingga akhir dunia ini sehingga hari kiamat. Silih berganti orang yang hidup dan mati, orang yang hidup yang mati, dan masa itu dipergunakan sama ada baik ataupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya untuk menunjukkan kepentingan masa ini, bahawa ianya patut digunakan dengan sebaiknya. Al-Hasan Al-Basri telah berkata, ya Ibn Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, wahai anak Adam, hanyalah engkau itu hari-hari, hari yang silih berganti. Apabila telah pergi satu hari, maknanya telah hilang, telah berlalu satu hari, maka telah pergi sebahagian daripadamu. Jadi maknanya hari semakin hari, kita hilang sebahagian daripada kita sehinggalah hilang seluruhnya. Itu boleh kita meninggal dunia. Ini menunjukkan bahawa kita perlu menjaga waktu kita sebab ia adalah diri kita itu sendiri. Kita lah hari-hari itu. Dan katanya juga, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadd minkum hirsan ala darahimikum. Aku telah menjumpa kaum, iaitu sahabat-sahabat yang mana mereka ini lebih menjaga waktu mereka, lebih daripada kamu menjaga duit-duit kamu, iaitu darahimikum. Itu kata dia, iaitu sahabat-sahabat ini sangat menjaga waktu mereka itu. Begitulah nilai waktu yang mana sahabat itu, golongan sahabat. Ada orang lah kata sahabat-sahabat ni orang Badui, orang Arab, mereka tak tahu apa sangat, tak ada ilmu. Dia orang kata begitu. Padahal mereka lah orang yang sebaik-baik umat. Selepas Nabi, selepas para Nabi, mereka lah yang terbaik di kalangan manusia. Mereka lah yang terbaik di kalangan manusia. Jadi mereka, kalau kita lihat, mereka, sikap mereka dengan waktu sangat mereka jaga berbanding dengan wang ringgit ataupun wang dirham yang orang lain jaga. Mereka sangat menjaga waktu. Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim ini, memberikan kepada kita satu kayu ukur. Nak melihat tentang bagaimana kita ini, apakah kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah mahukan kebaikan untuk kita. Katanya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, idza arada Allah bil 'abdi khairan a'anahu bil waqti. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan bagi seorang hamba itu, Allah akan bantu dia dengan waktu, dengan masa. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu, dan Allah menjadikan masa itu membantu dia. Wa idza arada bihi syarran, kalau Allah mahukan bagi dia itu keburukan, ja'ala waqtahu alaihi, Allah akan buat waktu itu menjadi musuh dia. Wa nakadahu waqtuhu, iaitu dan masa itu akan menyusahkan dia. Itu dia menunjukkan kebaikan. Kalau Allah mahukan kebaikan bagi kita, waktu tu Allah mudahkan bagi kita. Allah jadikan waktu tu membantu kita. Jadi ini kita nak lihat pada diri kita. Adakah kita nampak masa kita ini membantu kita ataupun banyak menyusahkan kita? Kita banyak maki waktu, kata waktu tak cukup, aku tak ada waktu lah, tak ada masa lah, sibuk. Dan macam-macam lagi alasan kalau nak kata kerja ni tak buat. Kenapa? Sebab tak ada masa, aku sibuk. Tapi kalau kita lihat, ada orang yang dia sebenarnya waktu dia sama je 24 jam juga banding dengan orang ni. Orang yang ini dia boleh buat macam-macam dan dia berjaya, dan yang ini pula
tak berjaya, malah dia komplain saja tentang masa ini tak cukup. Jadi apakah perbezaan antara keduanya? Keduanya adalah bahawa mereka telah dapat bantuan daripada masa itu sendiri. Apabila mereka menggunakan masa itu dengan sebaiknya. Jadi bila kita lihat masa itu tidak kita gunakan dengan sebaiknya, maka ia adalah tanda bahawa ada benda yang tak kena. Maknanya kita telah membazirnya. Dan Allah tidak mahukan kebaikan untuk kita. Jadi kita kena minta Allah SWT bantu kita dalam menggunakan masa ini dan minta Allah Subhanahu Wa Taala agar masa itu membantu kita, dan lepas tu kita cari jalan untuk mengisi masa ini dengan kebaikan dan menyusun masa itu seperti Allah Subhanahu Wa Taala telah mentarbiahkan kita untuk menyusun waktu kita ni dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas mukmin, orang beriman, pada masa-masa yang tertentu. Jadi Allah dah tetapkan masa. Ini menunjukkan bahawa ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita. Oleh itu seorang ulama, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menyatakan, wa idza adda al-muslimu as-salawat al-khams fi waqtiha al-muhaddad gharasat fi sulukihi khuluq al-hifadh ala al-waqt. Dan apabila seorang Muslim itu dia melaksanakan salat 5 waktu tu pada waktunya yang telah dihadkan, maka itu akan menanamkan satu sikap, iaitu menjaga waktu, wa diqqati fil mawa'id, dan juga menanamkan sikap untuk menjaga appointment ataupun janji-janji, wa ada kulli amalin fi miqatihi al-mukhassas lahu, dan juga dia mendidik orang itu dengan akhlak yang mana dia akan melaksanakan semua amalan pada waktu yang telah dikhususkannya. Jadi kita perlulah sangat-sangat untuk menggunakan waktu ini, waktu ini sebaik-baiknya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Alam Nashrah yang kita biasa baca, ayat 7 hingga ayat 8, iaitu firman Allah SWT, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila kamu dah habis satu kerja, terus buat satu kerja yang baru, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah kamu berharap. Maknanya ke sini, apabila kamu buat amalan, dah habis satu amalan, buat amalan yang lain. Habis satu amalan, buat amalan lain. Maknanya amalan yang baik. Sebab apa? Sebab dia di dalam firman selepas itu, ayat yang 8, kata, dan kepada Allah lah kamu berharap. Jadi maknanya kita, apakah amalan yang boleh kita harapkan? Yang harap pada Allah, kita ada harapan pada Allah SWT untuk berikan ganjaran, pastinya harapan pada amalan-amalan yang wajib, dan yang kedua amalan-amalan yang sunat. Jadi begitu ya. Jadi kita kena ingat, kita dah belajar, biasa dengar hukum 5 hukum-hukum Islam, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Tapi 2 yang pertama inilah yang kita perlu isikan masa kita. Waktu yang wajib dahulu, kemudiannya yang sunat mesti isi. Wajib mesti isi semua dulu. Lepas tu bila dah buat itu, kita isikan pula dengan yang sunat. Dan harus boleh juga kita gunakan benda-benda, maknanya amalan-amalan yang harus. Contoh kita nak berborak dengan kawan ke, atau nak membaca surat khabar ke, nak membaca buku, mungkin buku cerita ke, ya itu semua adalah amalan-amalan yang harus, sekiranya tak ada dosa yang terlibat dalamnya. Jadi adalah amalan harus, boleh. Tetapi adakah kita dapat pahala daripadanya? Wa ila rabbika farghab, tak ada yang pahala kita boleh dapat daripadanya, kecuali kalau kita niatkan benda-benda yang kita buat yang harus itu untuk menguatkan kita, untuk membantu kita melakukan yang wajib dan juga yang sunat. Contohnya, kita nak berehat, kita nak tidur, ia adalah harus saja. Tapi bila kita niatkan untuk menguatkan badan balik, untuk kita dapat beribadat, dapat melakukan yang wajib dan melakukan yang sunat, maka yang harus itu juga boleh mendapat pahala. Tetapi kalau makruh dan haram, nak harapkan pahala apa? Jadi masa yang kita gunakan, cubalah tidak ada yang makruh dan juga yang haram.
Oleh itu, kalau kita cerita balik sekarang ni, kita nak pergi balik kepada apa yang asal tadi kita cerita, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita ada sekarang ini, masa yang ada sekarang ini adalah masa yang ada kelebihan. Bila masa yang ada kelebihan, maka apa yang mengisikannya patutnya adalah benda yang baik, dan benda yang baik yang kita isikan dalam bulan Ramadan ini, dia akan mendapat ganjarannya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Jadi amalan yang sama di bulan lain adalah lebih besar pahalanya kalau diamalkan dalam bulan Ramadan. Oleh itu, kita kena isikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berikan kelebihan, isikannya dengan sebaik-baiknya, dan biasakan kita dengan amalan yang baik supaya lepas Ramadan kita akan dapat meneruskan amalan yang baik itu dan terus meningkatkan iman kita selepas Ramadan sehingga ke Ramadan yang akan datangnya. Jadi itulah pentingnya kita memahami tentang pentingnya masa, dan masa yang kita ada sekarang ini adalah bulan Ramadan yang mempunyai kelebihan, maka isikanlah ia dengan amalan-amalan. Jadi itu sahaja hari ini, insya-Allah. Semoga kita memahami tentang pentingnya masa itu dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh," iaitu dua nikmat yang tertipu ramai orang tentang kedua nikmat ni. Ramai tertipu tentang dua nikmat ni, iaitu kesihatan dan masa lapang. Kesihatan dan masa lapang. Hadis Sahih Bukhari menunjukkan bahawa masa itu nikmat, jangan kita bazirkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل يا ربها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا